Jumpa saya lagi, Cikgu Siti Haryati binti Jamil. Hari ini kita akan belajar sambungan bab 1/1.1 ubahan langsung. Jom anak-anak. Okey, kita tengok 1.1 iaitu hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. Okey, kenapa dinamakan ubahan tercantum? Kerana dia mempunyai dua atau lebih pemboleh ubah. Okey, standard pembelajaran iaitu menentukan hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. Okey, kalau dulu 1.1A dan 1.1B, anak-anak dah belajar macam mana kita nak tulis ubahan langsung untuk pemboleh ubah satu pemboleh ubah iaitu Y berubah secara langsung dengan X ataupun Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Hari ini cikgu akan ajar anak-anak macam mana nak buat ubahan tercantum pula. Okey, ubahan tercantum yang sama je anak-anak, sambungan saja, cuma dia ada dua atau lebih pemboleh ubah. Okey, contoh ubahan terlangsung kita boleh tulis dia sebagai, okey, cikgu tulis di bawah. Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Kita baca macam tu. Jadi, apa persamaan dia? Y sama dengan K, X, Z. Okey, faham anak-anak? Okey, yang kedua, ni yang pertama. Okey, yang kedua, yang cikgu tulis di sini. Note yang ada ni. Iaitu, kita baca sebagai Y berubah secara langsung dengan X, M dan Z, N. Okey, apa dia pemboleh ubah dia? X dengan Z. Okey, apa M dengan N ni adalah kuasa dia. So, kita boleh tulis dalam bentuk persamaan iaitu Y sama dengan K, XM, ZN. Okey, K ni apa? Kita dah belajar untuk 1.1A dan 1.1B. K adalah apa anak-anak? Pemalar. Okey, ni dah ada dah. Okey, nilai M dengan N adalah kuasa 2 lah, nilai kuasa. Okey anak-anak, faham? Okey, jom kita tengok contoh 9. Contoh 9, anak-anak kena belajar macam mana nak tulis menggunakan simbol dan juga macam mana nak tulis kepada persamaan. Okey, kita tengok A dulu. Okey, A, dia kata apa? P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa R. So, kita tulis sebagai dalam bentuk simbol dulu ya anak-anak. P berubah secara langsung dengan Q punca kuasa R. Okey, kita tulis macam tu. Dan kita bentukkan dalam persamaan akan jadi P sama dengan KQ punca kuasa R. Okey, siap. Faham anak-anak? Okey, kita tengok contoh B. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W dan kuasa 3X. Okey, jadi kita buat dulu dalam bentuk simbol. Y berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan X kuasa 3. Okey, dalam bentuk persamaan kita tulis sebagai Y sama dengan K W kuasa 2 X kuasa 3. Okey, siap. Untuk jawapan C pula anak-anak. Isi padu prisma V berubah secara langsung dengan luas kerata rentas A dan tingginya H. Okey. Anak-anak yang keliru, kita cuma tengok apa dia punya pemboleh ubah. Pemboleh ubah dia adalah isi padu prisma iaitu V. Lepas tu luas kerata rentas A dan H. Okey, jadi kita tulis sebagai V berubah secara langsung dengan A, H. Okey, A itu apa? A itu luas kerata rentas. H itu adalah tinggi. Dan kita ubah dalam bentuk persamaan akan jadi V sama dengan K, A, H. Okey, siap. Okey, K ni pemalar ya anak-anak. Okey, untuk contoh D. Jisim W bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 diameter. Okey, so sama juga W berubah secara langsung dengan P
dan D kuasa 2. So, kita ubah W sama dengan K P D kuasa 2. Okey, selesai. Boleh anak-anak? Okey, kita tengok contoh 10. Contoh 10 ni sama juga step macam kita buat dalam 1.1b. Untuk ungkapkan, kita kena bentuk dulu simbol yang diberi dalam bentuk persamaan. Kemudian kita cari nilai K, iaitu nilai pemalar. Dan kita baru bentuk sebutan ungkapan dia. Okey, jadi kita buat step pertama. X sama dengan K Y kuasa 2 Z. Dan untuk dapat nilai K, nilai pemalar, kita akan buat X bahagi Y kuasa 2 Z. Dan K sama dengan nilai X adalah 6 bahagi Y 3 kuasa 2 darab dengan Z 5. Okey, so anak-anak tekan je kalkulator. Anak-anak akan terus dapat jawapan dia 2/15 untuk pemalar, iaitu untuk K. Dah dapat nilai pemalar, baru kita ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z. Macam mana kita nak buat anak-anak? Kita tulis balik sahaja. X sama dengan KY kuasa 2 Z. So, X sama dengan 2/15 Y kuasa 2 Z. Okey, kenapa kita tak masukkan nilai X, Y dan Z? Kerana soalan dia nak kita ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z. Bermaksud untuk nilai X, Y dan Z, anak-anak tak payah masuk nilai. Yang kena masuk nilai cuma cari nilai K. Okey, faham anak-anak? Okey, kita tengok contoh 11. Tenaga keupayaan graviti E. Okey, so inilah dia punya pemboleh ubah yang pertama. Bagi satu objek berubah secara langsung dengan jisimnya M. Okey. Dan pecutan graviti G. Ada dua pemboleh ubah di sini. Dan kedudukannya H. So, dah jadi 3. Diberi bahawa E 197 Joule apabila M sama dengan 4 kilo, G sama dengan 9.81 meter saat negatif 2 dan H sama dengan 5 meter. Tuliskan satu persamaan yang menghubungkan E, M, G dan H. Okey, anak-anak jangan bila tengok soalan panjang macam ni anak-anak dah rasa susah. Tak susah pun. Anak-anak cuma kena pasti pemboleh ubah sahaja. Okey, jadi kita akan bentuk dulu simbol ungkapan dia. So, yang pertama E untuk tenaga keupayaan graviti berubah secara langsung dengan M untuk jisim dan G untuk pecutan graviti dan H untuk ketinggian. Okey, so kita dah bentuk dah ungkapan. Kita bentuk persamaan pula. E sama dengan K M G H. Okey, bila anak-anak dah ada nilai persamaan, anak-anak cuma kena cari nilai K sahaja. Okey, kenapa nak cari nilai K? Kerana nilai K ni adalah pemalar. Okey anak-anak. So, kita masukkan nilai yang telah diberi. E, untuk cari nilai K, kita akan dapat E bahagi dengan MGH. Pemboleh ubah dia. So, K sama dengan E 197 bahagi M. Nilai M 4 darab dengan nilai G 9.81 darab dengan nilai H 5. Okey. So, anak-anak tekan je kalkulator. Memang akan dapat jawapan dia adalah 1. Okey, dah dapat nilai pemalar 1. Kita akan gantikan nilai pemalar dalam persamaan yang kita dah dapat. Okey. So, jawapan dia adalah, tulis dengan pen. E sama dengan KMGH oleh sebab nilai K adalah 1. Jadi jawapan akhir kita tak letak 1 anak-anak. Jadi jawapan akan jadi E sama dengan MGH sahaja. Okey, selesai contoh 11. Okey, kita tengok contoh yang terakhir anak-anak. Dia bagi 3 kuantiti iaitu ST dan U berubah secara langsung. Dan anak-anak terus cari dia punya maklumat untuk kita bentuk ungkapan dan persamaan. Okey, so dia bagi S, dia bagi T dan dia bagi U. Okey, kita bentuk dulu persamaan anak-anak, ungkapan. So, kita akan dapat S
berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3 U. Okey. So, ni dia punya ungkapan dan kita bentuk persamaan akan jadi S sama dengan K T punca kuasa 3 U. Okey. So, untuk cari nilai K pemalar, memang step akan sama ya anak-anak. Anak-anak kena cari nilai pemalar dulu. So, untuk dapat nilai K, kita akan buat S bahagi T punca kuasa 3 U. So, K sama dengan nilai S, kita ambil yang pertama lah, 6. Bahagi dengan nilai T 0.8 dan punca kuasa 3 untuk nilai U 27. Okey, yang ni anak-anak tekan je kalkulator. Memang punca kuasa 3 27 adalah 3. Okey, so anak-anak akan tekan je kalkulator, terus dapat nilai K adalah 2.5. Okey, bila dah dapat dah nilai K, anak-anak kena masukkan balik, bentuk dulu persamaan yang seterusnya, iaitu S sama dengan K T punca kuasa 3 U. So, S sama dengan K T. K tu kita dah tahu dah nilai. Okay, K adalah 2.5 T punca kuasa 3 U. Okey, selesai untuk yang tu. Dan seterusnya baru kita jawab soalan. Dia nak kita cari nilai X dan nilai Y. So, kita akan tengok pada kolom nilai X dulu. Okey, untuk cari nilai X, dia dah bagi nilai T 1.2 dan nilai U 125. Jadi, kita akan masuk nilai sahaja guna persamaan yang pertama. Okey, so cari nilai X dulu. Kita akan guna persamaan yang dia bagi, 2.5 T punca kuasa 3 U. So, S, kita nak carilah. S tu adalah X. So, 2.5. T adalah 1.2. Dan punca kuasa 3, 125. So, anak-anak tekan je kalkulator. Anak-anak memang akan terus dapat jawapan X adalah 15. Okey, selesai untuk nilai X. Okey, ni kita nak cari nilai X. Yang seterusnya, kita nak cari pula nilai Y. So, untuk cari nilai Y, kita akan guna persamaan yang sama, iaitu S sama dengan 2.5 T punca kuasa 3 U. So, untuk soalan 5, untuk cari nilai Y pula, apa yang dia bagi? Dia bagi nilai S 50, nilai T 40 dan nilai Y itu adalah nilai untuk U. Okey. So, kita cari S 50, 2.5, nilai T 40. Okey. Punca kuasa 3 Y lah. Kita gantikan U dengan Y. So, untuk dapat nilai, yang ni pun sama juga. Anak-anak cari dulu punca kuasa 3Y sama dengan 50 bahagi 2.5 darab dengan 40. So, kita tekan je kalkulator. 50 bahagi 5 darab 40 akan dapat punca kuasa 3 Y sama dengan 0.5. So, untuk dapat nilai Y sahaja, kita akan hapuskan darab kuasa 3. Ini pun kita akan darab kuasa 3. Jadi, kita akan dapat nilai Y adalah 0.5 kuasa 3. Dan nak tekan je lah kalkulator. 0.5 kuasa 3. Jawapan dia adalah 0.125. Okey, selesai. Boleh faham anak-anak? Okey, cikgu buat rumusan sedikit untuk 1.1C. Okey, apa yang kita panggil sebagai ubahan tercantum kerana berubah secara langsung dengan 2 atau 3 atau lebih pemboleh ubah
dan seterusnya. Untuk menyelesaikan soalan ubahan tercantum ni secara langsung, anak-anak yang pertama kena bentuk dulu ungkapan yang diberi berdasarkan ayat. Yang kedua, bentukkan persamaan. Lepas bentuk persamaan, anak-anak kena cari nilai K. Nilai K apa? Pemalar. Okey. Macam mana dapat nilai K? Dengan kita masukkan semua nilai yang diberi selain nilai K. Seterusnya, dah dapat nilai K, anak-anak kena bentuk pula persamaan yang hanya masukkan nilai K sahaja untuk nilai. Yang lain kita bentukkan dalam bentuk persamaan. Setelah kita dah dapat persamaan yang dah ada nilai pemalar, baru kita cari nilai untuk soalan yang dia kehendaki. Okey. So, untuk itulah sahaja ubahan tercantum secara langsung. Selamat belajar anak-anak. Cikgu nak anak-anak cuba ya dan yakin boleh. Terima kasih.